الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب النساء سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya mulakan Tuan Imam RIJK, seterusnya tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan memulakan sebuah kitab yang baru setelah kita khatamkan kitab kita yang lalu. Dan kitab ni mungkin akan mengambil masa yang lebih lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kitab ni agak tebal. Dan kitab yang kita ingin bacakan ini, yang saya ingin untuk kita sama-sama melaluinya, mendalaminya, yang mana kitab ni tidaklah terlampau lama, tapi tidaklah juga terlampau baru. Itulah sebuah kitab yang diberi nama Kitab Nuril Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karangan seorang ulama yang besar di tanah Jawa, iaitulah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jadi Kiai Hashim Asy'ari ini merupakan pendiri ataupun kita boleh kata pengasas kepada Nahdlatul Ulama, satu gerakan yang ada di Indonesia, yang antara gerakan yang paling besar lah, selain daripada Muhammadiyah. Gerakan yang antara yang terbesar yang mengumpulkan pondok-pondok yang ada di Indonesia ialah satu gerakan, satu persatuan, satu kumpulan yang namanya Nahdlatul Ulama, atau singkatannya NU. Jadi Kiai Hashim Asy'ari ini subhanallah, dia orang ulama besar. Mula mengaji di Indonesia dengan seorang wali besar yang bernama Kiai Khalil Bangkalan di Bangkalan. Kemudian beliau pun melanjutkan pelajaran ke Mekah. Jadi Kiai Hashim Asy'ari ini subhanallah diangkat menjadi apa? Hadratus Syekh. Di dalam Nahdlatul Ulama itu kira tak ada orang lain, hanya Kiai Hashim Asy'ari seorang sahaja. Dia macam satu title lah tuan-tuan. Maksudnya ini title yang diberikan kepada pendiri yang paling utama sekali daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Walaupun selepas daripada beliau ada lagi ulama-ulama lain yang mengetuai, tapi gelaran Hadratus Syekh itu hanya diberi kepada Kiai Hashim Asy'ari. Jadi beliau ni mempunyai beberapa karangan, dan di antara karangan yang beliau tulis ialah kitab ni, Kitab Nurul Mubin, cahaya yang terang, cahaya yang jelas, fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, pada kecintaan kepada penghulu segala rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni sangat bagus. Kitab ni dipis dia tuan-tuan, buku 50 muka surat lah lebih kurang, ditulis dalam bahasa Arab. Itu keistimewaan ulama Jawa kita. Mereka ni kalau menulis pasti akan tulis dalam bahasa Arab. Walaupun mungkin sebahagian mereka ni tak pernah keluar pun ke tanah
ke tanah Arab. Itu keistimewaan mereka. Antaranya satu syarah yang sangat terkenal bagi kita, Minhajul Abidin. Ya, Minhajul Abidin ini kitab Imam Ghazali. Kitab Minhajul Abidin ini kitab yang sangat bagus. Dan syarah yang sangat baik ialah daripada ulama tanah Jawa, iaitulah Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes daripada Jampes. Dan kitab itu dipelajari oleh hatta ulama-ulama Arab pun baca kitab itu. Padahal Syekh Ihsan Jampes ni tak pernah keluar dari Indonesia pun. Tapi kemahiran mereka dalam ilmu bahasa Arab sangat-sangat hebat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan pandang sebelah mata ulama-ulama Nusantara ini. Ya, orang-orang sekarang dipandang remeh. Kan? Dipandang kitab-kitab Jawi ni, kitab-kitab yang remeh. Ya, semua yang menulis ni semuanya Masya Allah kan, ulama. Ya, bahkan sebahagian mereka mengajar pula orang-orang Arab di tanah Arab. Ya, contohnya kita ramai ulama Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ya, Syekh Abdul lagi Ahmad Al-Fatani, atau Tok Kenali sendiri pun. Ya, Tok Kenali kita kenal, Pak Dae dan sebagainya. Mereka-mereka ni semua Masya Allah mengajar di tanah Arab, mengajar di Mekah. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani ni orang Banten, orang Padang. Ya, semua mengajar di Mekah. Jadi apa lagi, Syekh Ahya Bogor, orang Bogor, Syekh Muhtar atau Bogori, orang Bogor juga. Jadi mereka-mereka ni subhanallah, ulama-ulama Nusantara, tapi mereka ni mengajar di Masjidil Haram bukan untuk orang-orang Melayu je, tak. Orang Arab pun datang ngaji dengan dia. Atau orang Arab pun ambil silsilah sanad keilmuan tu daripada orang. Hatta sampai mereka ni sebahagiannya digelar dengan gelaran-gelaran yang sangat hebat lah. Antaranya siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala digelar sebagai apa? Musnidul asar bal musnidud dunya. Okay. Dia ialah musnid. Musnid ni ialah satu istilah dalam ilmu hadis. Maksudnya orang yang memegang sanad yang tertinggi di zaman dia, bahkan sanad tertinggi di dunia pada ketika itu. Itu Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Jadi nak bagi tahu bahawasanya ulama-ulama tempatan kita di tuan-tuan bukan sembarangan orang. Gitu. Bukan sembarangan orang. Jadi sebab tu kalau kita ada doktor guru kat sini kan, kita jangan pandang lekeh lah bahasa. Baik. Jadi ketika mana Syekh Hashim Asy'ari ni dia tulis kitab ni 50 surat nipis dia. Maka guru saya yang berada di Gombak, Ustaz Abdullah Tahir Abu Zahra Abdullah Tahir bin Ayyub Al-Qadahi hafizahullah ta'ala, dia tengok kitab tu dan dia rasa kitab tu bagus untuk dipelajari. Maka beliau pun terjemahkanlah kitab tersebut dan beliau pun memberi beberapa ta'liqan. Jadi dia kata dia memberi beberapa ta'liq, terjemahan dan ta'liq. Ta'liq ni apa tuan-tuan? Ta'liq ni macam syarahan ringkas lah, tapi dalam bentuk nota kaki. Okey. Dia buat dalam bentuk nota kaki. Jadi alhamdulillah. Tiba pagi ni. Dan saya tuan-tuan restu. Okey je. Dan dia saya macam tu lah. Saya okey tu. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi guru saya ni dia buat nota kaki lah untuk kitab ni. Jadi asal kitab ni 50 surat ni kan. Tapi bila dia buat nota kaki tu jadi tebal ni 500 surat. Jadi 500 berapa ni? 553 surat. Gitu. Okey, so banyak ilmu yang insya-Allah dapat dan kita ni barakah tuan-tuan. Kitab ni ada sir, ada rahsia dia. Dan saya sekarang ni kalau main-main pun saya suka baca kitab. Jadi insya-Allah di sinilah tempat pertama yang saya baca secara maksudnya dari awal sampai habis. Maksudnya mula dari awal lah. Di tempat-tempat lain biasanya kalau orang panggil saya ceramah untuk ganti-ganti kuliah orang, saya baca kitab ni juga. Tapi saya tepuk-tepuk je. Tapi di sini insya-Allah saya akan baca dari awal sampai habis. Ambil masa beberapa 2-3 tahun lah kot, ataupun lebih lah.
kan, sebab kita kuliah sebulan kali ya. Jadi kitab ni tuan-tuan boleh beli kat Shopee lah, boleh cari kat Shopee ada. Nanti boleh ambil gambar dia. Saya suggestkan tuan-tuan belilah. Kalau macam kita hari tu memang tak dijual lah, habis lah. Tapi yang ni insya-Allah banyak dijual. Boleh cari, boleh beli dan boleh baca sendiri, tak ada masalah. Cuma ada beberapa tempat tu perlu dita'liq lah, perlu diberi penjelasan lebih. Okey, selain daripada tu insya-Allah kita boleh faham. Boleh? Baik. Tak apa masa tuan-tuan, kita akan mula baca kitab kita ni insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, sama-sama kita hadiahkan Fatihah pertama kepada pengarang asal dia, pengarang kitab Nurul Mubin, iaitulah Syekh Hashim Asy'ari, dan kepada syarahan dan terjemahan kitab ni iaitulah Zadul Muhibbin fi Tarjamati Nurul Mubin, iaitu Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Zahrah Abdullah Tahir bin Ayyub hafizahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Alhamdulillahilladzi ammanna 'alaina bi rasulihil karim وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. Jadi kata pengarang, segala puji tertentu bagi Allah yang telah mengurniakan atas kita dengan Rasulnya yang karim. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala utuskan Rasul bukan sebab Allah Ta'ala wajib utuskan Rasul supaya kita jadi orang Islam, tak. Tetapi itu ialah manna. Okay? Manna alaina. Itu ialah daripada apa? Minnah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ini adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh saja tidak mengutuskan Rasul. Allah Ta'ala terus bagi kitab juga kita, pandailah hamba. Boleh? Tak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Okay? Allah Ta'ala tak buat macam tu. Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala hantar para Rasul. Untuk apa? Supaya mengajar kepada kita. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala menghantar Rasulnya yang karim, yang pemurah, dan yang telah memberi petunjuk kepada kita dengannya, dengan Rasul, kepada agama yang qawim. Jadi kita dapat Nabi, alhamdulillah, sehingga kita dapat petunjuk macam mana cara nak jadi hamba Allah. Jadi satu benda yang tidak ada pada agama-agama yang terdahulu. Ya kan? Maksudnya mereka dapat Nabi dan Rasul, tetapi preservation itu tak ada. Betul? Cuba tanya macam mana Nabi Isa makan kepada orang Kristian. Cuba tanya macam mana Nabi Musa AS buang air. Tak tahu. Tapi kita tahu sunnah Nabi ketika mana nak masuk tandas, sunnah Nabi ketika mana nak keluar tandas, sunnah Nabi ketika mana dalam tandas. Ya. Jadi kan simple. Jadi hatta ke tandas pun kita masih lagi amal sunnah dapat pahala. Walaupun benda tu kita panggil benda yang jijik, benda yang kotor, tapi masih dapat pahala. Ya, subhanallah. Jadi segala aspek kehidupan kita ni dia ada dia punya nilai kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ada Nabi, ya macam mana? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab sifat manusia ni tuan-tuan meniru. Ya kan? Dan cuma ada meniru yang baik, ada meniru yang tak baik. Betul? Ada meniru yang baik, ada meniru yang tak baik, ada meniru yang betul, ada meniru yang salah. Kalau meniru dalam exam salah. Betul tak? Tetapi nak lulus exam pun kena tiru juga. Tiru apa? Tiru balik jawapan yang kita dah belajar waktu kita belajar dengan cikgu. Kalau tak tiru jawapan tu kan salah juga. Betul tak? Jadi akhirnya kehidupan manusia adalah meniru. Sejak bila manusia mula meniru? Sejak baby. Sejak baby. Betul tak? Dah ada anak kan semua? Ke tak ada ni? Dah ada cucu dah. Betul?
Jangan letak mengaku sangat tuan. Okey. Cuba tuan-tuan tengok, okeylah, anak cucu kita tak perasan. Cuba tengok anak itu. Kadang-kadang kita tengok, kau ni macam mak kau pula. Kan, buat muka macam mak dia. Betul tak? Kalau kita marah dia kan, dia cebik tu macam muka mak dia. Atau kalau mak marah, muka cebik dia tu macam muka bapak dia. Betul tak? Betul? Sebab apa? Sebab benda yang pertama dia tengok ialah mak ayah dia. Dia punya tantrum sama macam mak ayah dia. Betul tak? Dia punya mengamuk, dia punya ni, macam perangai aku dulu je kan. Memang pun. Memang manusia sifatnya ialah meniru. Sebab itu tak apalah. Jadi kita kata kita ni nak berjaya kena tiru siapa? Ya, tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah Taala kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ada contoh teladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang-orang yang inginkan Allah. Kan? Orang yang ingin dunia, khalas, dia tak akan ambil Nabi sebagai contoh dia. Of course, dia akan ambil apa? Bill Gates, ambil apa? George Bezos, ambil Elon Musk, ambil siapa yang mahir stok ni. Itulah, kan? Apa ni, Facebook ke apa, TikTok ke. Ya, dia akan tiru orang yang dia nak tiru lah. Kan? Tapi orang yang yarjullah wal yawmal akhir akan apa? Meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah Allah Taala bagi kita satu entiti untuk kita tiru. Alhamdulillah. Kalau tidak kita pun tak tahu macam mana saya nak buat ni. Daripada awal lagi orang tak tahu macam mana kita nak menghambakan diri kepada Allah Taala. Jadi kalau Allah Taala tak turunkan para nabi dan rasul, semua orang tak tahu pun macam mana exactly, macam mana nak sembahyang exactly ni. Allah Taala kata, okey, aqimis solata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sembahyang? Sembahyang tu kena takbir. Okey, macam mana nak takbir? Kan banyak soalan tu. Dan sebab akhirnya Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatmu macam kamu tengok aku sembahyang. Kan senang. Tengok, tiru je lah. Begitulah kita ketika mana kita sembahyang, kita tengok mak ayah kita dulu sembahyang. Kita tengok cikgu kita sembahyang macam mana. Sebelum kita belajar secara formally, kan kita tiru dulu. Kan kita tengok dia angkat takbir, kita angkat tangan takbir Allah Akbar. Lepas tu tengok apa pasal tergungging tu. Tentu. Kan macam gaya budak bila dia tiru mak ayah dia. Sebelum formally, tapi macam tu proses pembelajaran manusia. Ya, kalau tak ada benda yang nak ditiru, dia akan tiru benda yang ngawur. Betul. Akhirnya ini ialah anugerah Allah Taala. Sebab Allah Taala tak wajib hantar Nabi. Ini kan masalah akidah. Ini nak menolak kepada Mu'tazilah. Sebab tu isyarat ni baru mukadimah, tapi isyarat kepada menolak akidah yang salah. Mu'tazilah mengatakan Allah Taala wajib menghantar para nabi dan rasul. Sebab kalau Allah Taala tak hantar para nabi dan rasul, kita tak tahu macam mana nak jadi orang Islam. Kita jawab ni Allah Taala tak wajib. Sebab siapa yang mewajibkan Allah Taala pula nak hantar? Sebab untuk menjadikan kita orang Islam, tak semestinya kena hantar rasul. Boleh saja Allah Taala bagi kita kitab, bagi kita akal, kemampuan untuk kita fikir. Pandai lah fikir. Betul tak? Boleh tak? Boleh. Tetapi Allah Taala bagi kita jalan mudah. Iaitu apa? Tiru macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiru para rasul ni hingga kita boleh berjaya seperti mana mereka berjaya. Itu ustaz, macam mana kita zaman sekarang dah tak ada rasul? Ya, kita ada pewaris para rasul. Siapa dia? Para ulama. Jadi alhamdulillah sebab itu kita ni tak terputus daripada man Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kunaan Allah Taala. Tapi orang sekarang ulama berlawan, akan masalah. Mufti pun tak betul dah sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Semua orang pun dah tak nak dengar cakap semua orang. Payah. Semua orang rasa dia lebih pandai dalam beragama daripada para alim ulama. Akhirnya sesat. Jadi tak pelik. Tuan-tuan tak payah pelik sangat. Kenapa orang nanti ramai ikut Dajjal? Tak. Daripada sekarang pun orang dah naik ulama. Tak payah fikirlah nanti Dajjal keluar kan. Hak yang sekarang ni pun orang dah tak nak dengar dah cakap ustaz. Tak payah cakap ustaz, cakap mufti pun orang tak nak dengar dah. Tak apa lagi tapi ini sebagai nasihat. La haula wala quwwata illa billah. Baik, tak payah latih. Kan nak ngamuk ni.
pagi-pagi nak marah kan. Jadi kan orang kita agak mufti-mufti macam papek je. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ni akhir ini kalau tuan-tuan tak nampak ni akhir zaman tak tahulah. Betul? Allah. Ya, jadi akhirnya itu. Jadi jangan kita pun termasuk macam golongan tu. Jangan kita termasuk di antara orang yang mempertikai para ahli ulama. Kita tak setuju, maksudnya okey. Tuan-tuan mungkin sebahagian daripada tuan-tuan kita mengaji. Kita orang mengaji juga. Kalau tak mengaji, tuan-tuan tak payahlah bising-bising sangat. Okay. Tapi kalau tuan-tuan, saya pun mengaji. Kita pun khatam lah. Kita Mughni Muhtaj. Kita fatwa mazhab Syafi'i ni semua kita dah lalu dah. Jadi fatwa ni nampak macam tak apa kita. Itu okey. Ini awak pun baca buku terjemahan. Kan? Kita nak kritik mufti lebih-lebih. Alahai, sedar dirilah sikit. Kan? Itu yang kita geram tu. Betul? Jadi kalau dia kan, tengok dalam Facebook tu orang kritik Imam Syafi'i. Tapi baca kita Imam Syafi'i pun baca yang terjemahan Indun lah tu. Kan? Tahtir tak salah. Kan? Itu. Jadi akhirnya malulah sikit sebelum orang nak cakap lebih-lebih tu. Sedar dirilah. Sedar diri. Betul? Betul orang akhir zaman ni memang pening. Okey. Jadi akhirnya nak ikut siapa? Dah ulama tak betul, mufti tak betul, ustaz pun tak betul. Jadi nak ikut siapa akhirnya? Kita ikut kita lah. Kita ikut apa yang kita faham lah terhadap Quran dan Sunnah kan. Jadi akhirnya sesat kan. Sebab semua orang yang sesat bukan sebab macam Bible tu kan. Tu Rasul Kahar tu kan. Rasul Kahar ni kita kat negeri Selangor ni. Kan? Kat mana Rasul Kahar tu? Jadi tak tahu. Tak kenal. Tak TV ke apa? Ya, kan? Kat Selangor ni ada seorang Rasul tu apa? Rasul Melayu. Okey, nama dia Kahar. Jadi Rasul Melayu ni ketika orang tanya apa bukti Tuhan ni Rasul? Dia kata tu surah Yasin. Surah Yasin tu menunjukkan saya Rasul. Surah Yasin tu dah 1400 tahun dah. Kan? Macam mana pula baru boleh kata awak tu Rasul? Patutnya kalau Imam Ghazali ke Rasul, Imam Nawawi ke Rasul, saya nak percaya lah juga kan. Ini awak dah jannah pun terlepas. Allah kata Rasul selamat. Rasul dia kena apa? Fatana, bijaksana. Ini cakap pun tak apa betul, baca Quran pun salah. Tiba-tiba surah Yasin tu untuk saya. Ya Allah kata ya, tapi orang ikut. Akhirnya macam tu lah. Dah tak nak ikut ulama juga, dah ikut orang sesat. Kan? Itu yang jadi akhir Islam. Boleh? Baik. Dan yang telah memerintahkan kita dengan menghormatinya, menghormati para rasul, menghormati para nabi dan mengagungkannya dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah memfardukan ke atas setiap yang beriman bahawa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dia cintai daripada dirinya, anak pinaknya dan kekasihnya. Dan ini memang Allah Taala suruh. Okey? Dan dia yang telah menjadikan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab bagi mendapat kecintaannya dan kelebihan daripadanya. Allah Taala bukan sekadar memfardukan kita cinta Nabi, tapi Allah Taala jadikan sebab untuk dapat cinta Allah ialah dengan cinta Nabi SAW. Dan menjadikan sebab untuk mendapatkan kelebihan fadal daripada Allah ialah dengan mencintai Nabi SAW. Jadi tidak ada jalan lain. Nak dapat cinta Allah, nak dapat fadilat daripada Allah, nak dapat kelebihan, nak dapat anugerah, nak dapat segala-galanya dari Allah melalui Nabi SAW. Maka orang yang tidak menyibukkan diri dia dengan Nabi SAW, dengan sunnah Nabi SAW, dengan mengikuti Nabi SAW, dengan mengagungkan Nabi SAW, maka orang itu jauh daripada fadal Allah SWT. Wa'iyazbillah min zalik. Dan itu akhir zaman juga. Jadi kita tengok orang kata, ni apa ni majlis-majlis maulid ni apa ni qasidah-qasidah ni. Semua tu orang buat tujuan untuk apa? Menambahkan cinta dan ta'zim kepada Nabi SAW. Betul, ada sebahagiannya ulu, kita tak nafi. Ada sebahagiannya berlebih-lebihan, ada sebahagiannya tidak, kita panggil apa? Tidak ikut prioriti. Kan? Majlis qasidah, maulid semua sampai pukul 11-12 malam, lepas tu subuh tak bangun. Itu betul tak betul? Itu memang kita pun tak setuju. Para masyayikh kita pun marah. Kan? Maulid kan, tapi kelas mengaji datang. Ni maulid suka kan, kelas mengaji tak mau kan, suruh mengaji fardu ain tak mau, suruh mengaji akidah tak mau, suruh mengaji fiqh tak mau. Ni pun kena palu juga kan, ni pun ngawur juga. Okey, sebab apa? Sebab syariat kena belajar.
Nabi sebut talabul ilmi fardhatun. Kalau kita betul cinta Nabi, kita akan ikut apa yang Nabi sebut. Okey? Kena ngaji fiqh. Sifat 20 kena ngaji bagi settle. Okey? Apa ni dengan fiqh yang fardu ain kena habiskan. Tasawuf tu kena selesaikan. Jadi barulah kita nak lebih-lebih. Lepas tu kita nak hafal qasidah ke apa ya, silakan. Sebelum nak hafal qasidah, hafal tu bacaan dalam Quran. Bacaan dalam sembahyang. Ini bacaan dalam sembahyang kunut pun tak hafal lagi. Ya hafal qasidah. Ini kan prioriti, dan itu tipu daya syaitan. Kita nampak kita buat benda baik. Ya, kita nampak kita buat benda baik, tak, sebenarnya kita kena tipu dengan syaitan. Kan? Syaitan ni penipuan dia banyak degree, banyak peringkat. Itu tuan-tuan mengaji dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali sebut. Memang syaitan mula-mula dia akan suruh kita buat. Kita buat maksiat, of course. Dia maksiat yang paling besar sekali ialah apa? Kafir, kufur. Tapi kalau orang tak boleh buat, dia akan suruh buat benda yang lebih ringan lah. Buat dosa besar, tak boleh dosa besar, dosa kecil, tak boleh dosa kecil. Buat benda makruh, tak boleh makruh. Buat benda harus yang banyak-banyak, yang melalaikan kita. Kan? Aflah. Kan? Lalai. Oh, lalai pun tak. Okeylah, kita ni memang minat. Dia suruh kita buat benda yang baik, tapi benda baik yang menyalahi prioriti. Tu. Kan? Contoh, kita ada solat fardu yang kita tak ambil qada lagi, pergi buat solat sunat. Kita ada puasa qada yang kita tak ambil lagi, kita pergi buat puasa sunat. Itu semua tu ialah daripada tipu daya syaitan. Itu daripada apa? Daripada tipu daya syaitan. Kan tu, ya, akhirnya manusia rasa dia beramal, tak sebenarnya benda tu sia-sia. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka sebab tu jangan tertipu. Akhirnya kan kena kembali kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi prioritikan kehidupan baginda SAW. Jadi kena tahu macam mana. Kena belajar. Tetapi ini poin dia. Ialah apa? Allah Ta'ala dah fardukan kita cinta Nabi, dan Allah Ta'ala fardukan kita cinta Nabi lebih daripada segala-galanya. Dan begitulah juga jalan untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dan kelebihan dari Allah ialah dengan mencintai Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kulli was-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aku bersaksi bahawa sebenarnya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ar-Raufur Rahim ni ialah sifat Allah, tetapi dalam masa yang sama Allah Taala memberi sifat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Allah yang Allah Taala nisbahkan kepada Nabi SAW. Sebab itu kalau ada orang kata jangan mengagung-agungkan Nabi sampai macam menuhan kami, la haula wala quwwata illa billah. Sejak bila kita menuhan Nabi? Kita bagi sifat Allah ke Nabi. Allah Taala yang sifatkan Nabi dengan sifat ni. Celah mana pula kita pergi tiba-tiba buat benda baru? Tak, Allah Taala yang sifatkan Nabi dengan sifat ni. Rauf dan Rahim, ini dua sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Ialah maknawiyah, secara maknawi. Okay? Tetapi benda tu Allah Ta'ala yang sebut sendiri. Bukan kita yang reka-reka. Kita hanya sebut benda yang Allah Ta'ala sebut, itu saja. Itu saja. Tak ada lebih daripada apa yang pernah Allah Ta'ala sebut. Dan aku bersaksi bahawa sebenarnya Nabi Muhammad SAW hambanya dan pesuruhnya yang memiliki kedudukan yang agung. Selawat dan salam ke atas baginda SAW dan ke atas sekalian Rasul dan sekalian ahli keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga hari kiamat. Jadi siapakah dia ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi pada maqam doa ialah semua orang Islam. Pada maqam zakat ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okey. Dan pada doa dengan kebaikan di dalam tahiyat ialah semua orang mukmin. Dia ada mereka-mereka itu ulama bezakan. Sebab apa? Semua itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah zakat ia khusus Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksudnya mereka ni orang-orang yang tak boleh terima zakat. Tapi di dalam maqam doa dia umum. Okay? Semua orang Islam semuanya dapat doa. So, bila sebut selawat kepada ahli keluarga Nabi, maka termasuklah semua orang Islam. Boleh? Baik. Kemudian dia kata dan wassahabati dan sahabat. Sahabat ni siapa?
sahabat ni ialah orang-orang yang sempat bertemu dengan Nabi ketika hidup. Bertemu tak mesti melihat, sebab ada sahabat yang buta. Betul? Dia bertemu dengan Nabi, dia ada liqa, pertemuan, perjumpaan dengan Nabi SAW, dan ketika mana hidup, dan mereka ni beriman kepada Nabi. Maksudnya dia orang ni Islam dan mati dalam keadaan Islam. Sebab ada yang mati dalam keadaan kafir, maksudnya dia murtad. Ada zaman Nabi dia ada yang murtad kan, terutama ketika ni kan kita masuk Isra Mi'raj kan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ada sebahagian sahabat-sahabat yang mana ni lemah, maksudnya ada sebahagian orang yang lemah iman dia, mereka kembali murtad. Dia orang murtad balik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang murtad dan dia kekal dalam kemurtadan tersebut, maka dia tak dikira sahabat. Sahabat ni dia masuk Islam dan dia kekal dalam Islam sehinggalah kewafatannya. Okey. Dan itu para sahabat. Dan para sahabat ni ulama khilaf lah. Ada berapa orang? Kan? Ada yang kata sampai 120,000 orang. Ada yang kata 70,000, 60,000. Nampak yang munasabah tu 70,000, 60,000 itulah. Tapi kalau kita sebut 120,000 pun ada riwayat. Ada riwayat. Allah Allah. Kemudian dia kata, dan para pengikut siapa? Para pengikut Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga sahabat. Maksudnya siapa? Tabi'in. Sehinggalah hari kiamat, maksudnya tabi'in sampai termasuk kita. Kalau kita ni termasuk orang yang mengikuti jalan Nabi SAW dan jalan para salafus salih. Sebab itu tuan-tuan, masukkan diri kita bersama dengan mereka. Ya, masukkan diri kita bersama dengan mereka. Dengan apa? Dengan meniru jalan mereka. Kan? Dengan meniru jalan mereka. Of course, zaman ni kata Al-Habib Ahmad Masyhur Taha Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kita ni nak jadi macam salafus salih susah. Sebab dia manusia ni, dia ada yang soleh ni, dia ada dua jenis. Pertama, as-sabiqun al-awwalun. Kan? As-sabiqun al-awwalun. Kan? Dalam surah Al-Waqi'ah sebutkan, as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kan? Ramai lah orang dulu ramai. La ni tak ramai. Jadi nak jadi as-sabiqun al-awwalun, Allah ayah tu. Betul? Kalau kita tengok amal dia orang, kalau kita baca dalam kitab Syiar A'lamun Nubala kan, kita ni tak mampu. Kan? Tak mampu nak buat macam mana dia orang. Tak mampu. Kita lemah nak baca. Okay. Cuba kita baca kan, manaqib para ulama tu dahulu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kan, bab khatam ni Ramadan, dah masuk Ramadan. Satu Ramadan tu 30 hari je, tapi dia khatam 60 kali. Kan? Itu 60 kali, sekali siang sekali malam. Kita nak sekali siang sehari sekali pun payah. Ya sekali, sebulan sekali tu. Itu sipi-sipi je, hampir-hampir tak dapat kan. Kan? Akhirnya kita ni lemah. Ada orang yang mana kuat tu, saya pernah jumpa lah waktu tu. Waktu saya kat pondok tu, adalah budak-budak pondok ni yang berlumba-lumba lah untuk ni kan, khatam Quran. Yang saya dengar, mana dalam sebulan tu 6 kali ke 7 kali macam tu lah. 6, 7. Banyak lah tu banyak lah 6, 7 kali tu kan. Sebab kalau 3 kali maksudnya 10 hari khatam. Betul? Kalau 5 kali lebih lah kan, maksudnya berapa kali khatam. Kalau 10 kali maksudnya setiap 3 hari. So ni maksud jalan 5 hari sekali khatam. Benda tu achievable lah. Benda tu achievable. Tapi tak mudah. Maksudnya sehari kena 5 juzuk, 6 juzuk kan. Jadi benda tu okey, senang, biasa buat. Kan tak biasa. Tapi ulama salah dulu tak bukan macam tu. Sehari sekali lah. Kan? Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala setiap hari khatam. Sayyidina Uthman kan, Asy-Syahid radhiyallahu ta'ala. Jadi ini salafus salih itu kehidupan salafus salih. Tak kira semayang lagi. Tak kira semayang lagi kan. Belum kira semayang, belum kira zikir tu. Kalau kita tanya zikir orang macam mana? Tu yang ribu-ribu kali la ilaha illallah, ribu kali ni selawat, ribu-ribu kali kan. Jadi akhirnya kita ni apa dah. Betul. Jadi kita rasa kita nak jadi as-sabiqun al-awwalun, payah. Maka kata Habib Ahmad Taha Masyhur Al-Haddad, Habib Ahmad Masyhur, dia kata kita ni jadi golongan yang kedua lah. Golongan apa? Ashabul yamin. Golongan-golongan kanan. Okay? Paling tidak kita jangan golongan kiri lah, golongan kanan.
Ashabul Yamin ni hidup dia tak susah. Okey. Yang penting jangan buat benda yang Allah Taala larang dan jangan tinggal benda yang Allah Taala wajibkan. Itu. Bukan susah. Betul tak? Kalau kita baca hadis Nabi, nak masuk syurga ni bukan susah. Tenang. Buat benda wajib. Benda wajib apa tiap-tiap hari? Solat je. Benda lain. Ayat lain tu semua larangan. Jangan ngumpat orang, jangan namimah orang, jangan hasad dengan orang, jangan dengki dengan orang, jangan takabur dengan orang, jangan kan itu. Yang banyak larangan, yang wajib tu sikit je. Betul? Jangan tengok benda yang haram, jangan cakap benda yang haram, jangan dengar benda yang haram. Betul? Itu je. Yang kita kena buat betul. Mayang. Betul? Ni nak masuk bulan puasa dah tambahlah sikit. Kalau tuan-tuan ada harta sikit, kenalah bayar zakat sikit. Itu. Kalau dah pergi, kalau ada harta lebih lagi, dah dapat jemputan, kena pergi haji. Itu je lah. Yang wajib mana ada? Yang lain yang wajib tak ada. Yang wajib yang lain itu ialah banyaknya meninggalkan. Jangan sakiti hati orang, jangan bermusuh dengan orang, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Betul? Kan? Kebanyakan dosa ni ialah apa? Dosa yang kita perlu tinggalkan. Bukannya kena buat. Yang buat ni sikit je. Sebab Allah Ta'ala tahu suruh buat banyak-banyak, kan? Tak larat. Jadi kena buat sikit. Tapi akhirnya kita ni nak meninggalkan benda yang haram ni perlu kepada bantuan. Sebab apa? Sebab kalau kita ada masa kosong ni kalau tak diisi, dia antara dua, sama ada kita buat baik atau buat maksiat. Ataupun kosong memang terkosong dia buat benda yang harus. Kalau sentiasa banyak harus, biasanya kita akan terjatuh ke dalam maksiat. Masalah dia. Sebab itu kenapa ulama kata sibukkanlah diri itu dengan sunat-sunat lebih sikit. Okey, bagi penat sikit supaya kita tak sempat nak buat maksiat tu. Kan contoh ni kan, semayang tarawih kan. Guru saya kata sepatutnya Ramadan inilah bulan yang mana kita nak gunakan untuk meninggalkan maksiat sungguh-sungguh. Sebab memang Ramadan ni ialah bulan meninggalkan makan, meninggalkan minum. Jadi meninggalkan maksiat juga. Jadi kita perlu letihkan diri kita di bulan Ramadan supaya jangan buat maksiat di bulan Ramadan. Okay. Jadi bila solat tarawih tu biar solat lama-lama sikit. Ni kan kita solat cepat-cepat. Solat cepat-cepat supaya apa? Habis awal kan. Habis awal masalah balik rumah buat apa? Tengok TV kan akhirnya dah takut terjatuh ke dalam maksiat pula. Kan tu masalah. Jadi biar letih balik tu terus tidur. Kan dah habis tarawih tak ada harus pula kan. Balik-balik kan dah kantuk. Tidurlah terus. Saya tak sempat nak buat maksiat tu. Kan? Tak sempat. Itu dia punya sepatutnya. Okey. Jadi bila kita banyak masa lapang ni, dia sangat bahaya tuan-tuan untuk manusia. Sebab apa? Di situlah jarum-jarum syaitan akan masuk kepada kita. Boleh tuan? Baik, saya nak habiskan mukadimah ini sikit. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu fahada juz'ul latifun. Maka inilah satu juzuk kitab yang kecil. Walaupun kecil tapi ilmu dia sangat besarlah. Okey. Yassarahu Allah Ta'ala fima yajibu 'ala al-mukallafin min mahabbatin nabiyyin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukainya, iaitu kitab pada menyatakan yang wajib ke atas orang-orang mukallaf daripada mencintai para nabi-nabi. Okey. As'alullah al-karim an yaj'ala dhalika minhu wa lahu wa fihi wa ilayhi wasilatan lil qabul 'indahu sallallahu alaihi wasallam wa mujibatan lil qurbi wa zulfa ladaihi subhanahu wa ta'ala. Ni doa musannif. Dia kata apa? Aku memohon kepada Allah yang sangat pemurah bahawa dia menjadikan perkara tersebut ni apa? Penulisan kitab. Okey, darinya maksudnya aku tulis ni memang dari Allah, dan baginya dan aku tulis ni memang untuk Allah, bukan untuk diri aku, dan padanya dan kepadanya dan sebagai wasilah bagi penerimaan di sisinya sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pendorong bagi mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah kan kita berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Imam Bajuri, untuk apa? Inilah jalan yang paling cepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kan? Sebab tu ketika mana kita ziarah, kata guru kami, kan, menziarahi Nabi SAW di kota Madinah itu adalah sebesar-besar kurban, kan, yang kita boleh buat ketika mana kita di tanah Arab, kan, ketika mana kita di Jazirah Arab, okay, sebesar-besar kurban yang kita boleh buat adalah ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita ada di kota Madinah, kalau boleh tiap-tiap waktu kita ziarah.
kan? Bukan dia ziarah sekali sehari ataupun sekali je waktu datang, tak. Kalau boleh tiap-tiap kali lepas sembahyang tu pergi ziarah. Dan lepas sembahyang subuh pergi ziarah, lepas sembahyang subuh pergi ziarah, lepas sembahyang asar pergi ziarah. Ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi kata apa? Man zara qabri wajib lahu syafaati. Dan siapa yang ziarah kubur aku wajib syafaat bagi dia, tak nak ke? Syafaat. Kan? Jadi akhirnya kita ziarah. Ziarah Nabi itu tanda apa? Itulah kita apa ni? Tanda kita ni anak yang soleh. Kan? Tanda kita ni anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ketika mana mereka hidup, kita sentiasa ziarah mereka. Ketika mana mati, kita sentiasa ziarah kubur mereka. Maka begitulah juga kalau Nabi SAW, kepada Nabi SAW pun sama. Kan? Ketika Nabi dah wafat, maka ziarah Nabi di kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan menziarahi kubur baginda ini memang masyru'. Orang yang mengatakan benda itu salah, orang itulah yang salah. Kan? Walaupun dia ulama besar. Antara siapa? Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah antara orang yang bersalah dalam masalah. Dia lah yang melakukan bid'ah yang pertama, mengatakan bahawasanya tak sunat menziarahi Nabi. Ulama sebelum dia semuanya kata sunat. Dan ulama selepas dia pun semua kata sunat. Dia seorang dia yang pelik, yang salah. Okay? Tiba-tiba orang zaman sekarang nak ikut-ikut dia. La haula wala quwwata illa billah. Benda yang salah nak ikut buat. Tanpa menafikan keilmuan dia. Dia memang ulama besar. Dia mazhab mujtahid, mazhab Hambali. Tapi dalam masalah ini dia salah. Menyalahi majoriti ulama yang lebih salah daripada dia. Kan? Kalau orang kata mengikuti Imam Ibn Taymiyah ialah salaf, ada ulama lebih salah daripada dia yang sentiasa ziarah Nabi. Jadi kita ni bukan nak merendahkan sesuatu, tapi kita letak sesuatu di tempat. Kan? Penilaian kita ialah kita pragmatik, tak perlu ada bias mana-mana. Kita tengok pada dalil daripada hadis-hadis Nabi. Nabi suruh ziarah Nabi. Khalas. Dan ada fadilat ziarah Nabi. Tiba-tiba dia kata, oh tak, kita ziarah masjid saja. Tak, bukan. Kalau kita tengok dalam semua kitab para ulama sebelum daripada Ibn Taymiyah. Contohnya Imam Nawawi ada kitab manasik. Kan? Imam Idhah fi manasikil hajj, kitab pasal haji. Bila cerita pasal ziarah, dia sebut ziarah kubur Nabi. Tajuk dia pun ziarah kubur Nabi, bukan ziarah Masjid Nabawi. Ziarah kubur Nabi. Okey. Jadi ada orang ni, orang zaman sekarang, Wahabi lah, minta maaf lah, terasa tak faham. Okay. Wahabi ni dia kata, oh tak, kita ziarah masjid Nabi, tapi ala-ala sebab kubur Nabi ada kat masjid, jadi kita ziarah. Tak, ulama tak pernah cakap itu. Kita ziarah Masjid Nabawi sebab Nabi SAW, sebab tidak ada nilai Masjid Nabawi itu kalau bukan sebab Nabi. Khalas. Sebab ulama semua ijma' ulama mengatakan tempat yang paling mulia, lebih mulia daripada Arash, lebih mulia daripada Kaabah, ialah apa? Tanah yang mengandungi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Madinah secara umum itu khilaf. Tapi tanah yang mengandungi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi itu, itulah tanah yang paling buka', yang paling mulia di seluruh alam. Di seluruh alam. Seluruh cipta Allah Taala, 7 petal langit, 7 petal bumi ini, paling mulia adalah apa? Ialah tanah yang mengandung jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang sahih lah. Kalau ada ulama yang cerai ni, kan, yang mengamuk ni, kita tak pakai. Okey, wallahu taala. So itu dia tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini wasilah kepada kita lah untuk kita dapat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti bulan depan dah Ramadan kan. Saya rasa bulan depan kita tak sempat jumpa tuan-tuan. Saya tengok. Saya rasa tak sempat. Tapi saya tak tahulah. Sebab saya pergi umrah. Di hujung bulan ni saya pergi umrah. Saya balik tu dalam 2 atau 3 lah. So kalau saya balik 2 pun saya tak larat pun punya kan. So kita jumpa bulan 4 lah kot. InsyaAllah. Boleh sebelum akhir. Kalau ada kuliah subuh nanti kita jumpa. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Ada soalan tak? Tak ada. Ada kan? Jadi kalau tak ada, itu saja daripada saya. Jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih banyak tuan-tuan. Yang baik itu datang Allah, yang itu datang dari saya. Kita tangguhkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum
بما ترضى قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلال دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء مع أهل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كفارات سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته